belum diberikan atas isu-isu kerahsiaan. Malangnya sehingga ke hari ini laporan kos faedah bukan sampai lagi dengan perjanjian ataupun isu-isu yang dianggap sulit. Itu tak diberikan kepada anggota parlimen. Pada saya itu tak boleh diterima pakai. Keduanya, bercakap tentang kandungan dalam perjanjian TPPA ini, kalau di Amerika Syarikat, dalam kongres mereka, ada jawatan kuasa khas yang mendapat akses kepada kandungan-kandungan tersebut selaku wakil rakyat supaya mereka boleh memperincikan, meneliti dan membantu kerajaan dalam mendapatkan perjanjian terbaik buat negara. Saya fikir di sinilah Yang Berhormat Menteri bukan sahaja harus pastikan kami dapat laporan kos faedah tersebut, tapi keduanya harus memberikan ruang di parlimen menerusi satu jawatan kuasa khas supaya ahli-ahli parlimen terpilih daripada BN dan juga pakatan dapat memperincikan kandungan. Saya fikir tak silap, kami pun mahukan yang terbaik. Kalau Yang Berhormat sebut bahawa kedua-duanya bersetuju selari tujuan untuk mendapatkan yang terbaik buat Malaysia, akan memperakui kandungan tersebut. Saya mohon, terima kasih. Sekali, Menteri. Sungai Siput dengan Kelang. Jadi kita semua ahli parlimen nak yang terbaik untuk negara. Ya. Kami kerajaan nak melindungi kepentingan negara kita, rakyat Malaysia. Pembangkang pun mungkin begitu jugalah. Jadi kita semua mempunyai amanah untuk buat sesuatu terbaik, ya, buat sesuatu yang tidak menjejaskan kepentingan negara. Terima kasih banyak. Ya. Jadi mengenai janji itu betul, janji saya pun tahu janji tersebut. Sebenarnya ini mengambil proses sedikit. Kita kena bincang dengan undang-undang, penasihat undang, dan baru kita dapat clearance dan mungkin hari ini atau besok, ya. Menteri, on the way. Minta penjelasan. Sudah selesai. Jadi Dua tahun Yang Berhormat Kelang dan juga beberapa ahli berhormat daripada Bahasa tunggu. Nasional akan kita tunaikan hari ini ataupun esok. Ya. Menteri, minta penjelasan. Nanti dah selesai Nama Pantai tu. Selesai lagi. Jadi Nama Pantai ada bangkit 3-4 perkara. Okey, pertama terbaik, kita semangat terbaik. Yang boleh janji, insyaAllah janji ditepati. Cuma lewat sikit, kenapa? Kerana kita perlu merujuk kepada peguam-peguam. Dan setelah mendapat clearance peguam, Menteri, saya satu jawapan saja, Menteri. Menteri, penjelasan. Hari itu esok, terima kasih. Menteri, penjelasan. Hari ini atau besok. Menteri, yang ketiga, selesai lagi Pantai. Duduk, yang tiga, akses. Ni Yang Berhormat Menteri nak jawab isu lemah pantai ni. Bersekali. Selesai. Yang ketiga mengenai akses, ya. Akses ini Yang Berhormat daripada kerajaan Bangkang sudah pun diberi pendedahan tentang stand kerajaan dalam banyak isu, hampir semua isu, bukan saja ahli Yang Berhormat tapi juga NGO banyak yang pihak kami telah runungi dalam tempoh 2 tahun setengah ini, ya. Maka akses ini sudah pun diperlukan, dan jika ada lagi yang diperlukan, maka kita akan fikir kaedah macam mana. Tapi setakat ini, setakat saya tahu, beberapa Yang Berhormat telah pun berjumpa dengan pegawai juga saya sendiri, dan beberapa maklumat telah pun diberikan. Dan jika ada lagi perkara yang diperlukan, termasuklah ada pihak menulis, dan saya ada menjawab pada pihak yang menulis. Cuma tak jawab semua, banyak sangat surat tulis, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk menyampaikan maklumat yang kita sebut. Akhir sekali yang Lemah Pantai, sebenarnya nak jawab semua, tapi satu lagi yang akhir sekali ialah mengenai select committee, ya. Select committee ini kita rasakan bahawa input yang kita terima daripada parlimen, daripada konsultasi, daripada 2 tahun setengah ini memadai, dan kita berpendapat adalah tidak perlu. Tetapi kalau ada lagi isu-isu yang nak dibincangkan, ya, kita akan cari keadaan bagaimana boleh kita bincangkan, termasuklah untuk ahli parlimen mendapat tahu apa pendedahan kerajaan dalam hal-hal tersebut. Penjelasan, Menteri. Tambahan. Yang mana ni? Yang mana? Gombak. Sikit Yang Pantai. Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang lain duduk, Yang Berhormat Menteri telah menegaskan bahawa konsultasi dan input telah diperoleh daripada pelbagai pihak. Namun dalam perbahasan saya ada tegaskan, ya, dalam service sectors ada satu klausa yang menekankan soal domestic regulation discipline, dan klausa ini sebenarnya memberikan dampak yang cukup besar kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri. Maka persoalan saya, mengapa dalam proses rundingan dan konsultasi ini tidak ada dilibatkan wakil kerajaan negeri? Kerana sekiranya perjanjian ini ditandatangani tanpa melibatkan peranan kerajaan negeri, saya bimbang ianya akan memberikan kesan yang cukup negatif. Sebagai contoh Yang Berhormat Menteri, dan saya
yakin Yang Berhormat Menteri juga sedia maklum, dalam hampir kesemua perjanjian perdagangan bebas di peringkat antarabangsa, salah satu elemen yang paling penting ialah non-confirming measures ataupun NCM ini, di mana kerajaan yang mewakili negara perlu menyenaraikan perkara-perkara yang dipersetujui bersama dan juga perkara-perkara yang tidak dipersetujui. Namun dalam konteks TPPA ini, sebelum kerajaan menyenaraikan perkara-perkara yang dipersetujui oleh kerajaan pusat, sewajarnya kerajaan persekutuan juga melibatkan perkara-perkara yang dipersetujui oleh kerajaan negeri dan perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh kerajaan negeri. Sekiranya tidak ada rundingan, bagaimana mungkin kerajaan boleh mendapat maklum balas tentang perkara-perkara yang dipersetujui oleh kerajaan negeri dan yang tidak dipersetujui? Kerana dasar-dasar itu juga melibatkan affirmative action terhadap golongan Bumi Putera, golongan IKS yang sebahagiannya Bumi Putera, soal tanah, soal isu pelesenan yang dikeluarkan oleh PBT. Semua ini adalah bidang kuasa kerajaan negeri yang tidak pernah dilibatkan dalam rundingan dan konsultasi TPPA. Jadi saya minta penjelasan mengapa perkara ini tidak berlaku atas prinsip ketelusan dan keterbukaan dalam mengendalikan perjanjian ini. Ya, silakan. Menteri, saya boleh follow up. Secara umumnya isu-isu yang dibangkitkan, kita tegaskan dengan perunding-perunding negara lain adalah berkaitan dengan kajian pusat, ya, dan tidak melibatkan negeri secara umumnya. Apabila melibatkan yang sebut yang Umat tadi, regulatory practice tadi, ianya ke arah meningkatkan kecekapan, ya. Pada pandangan kerajaan tidak menyentuh kuasa negeri, ialah untuk meningkat. Kita nak kalau dulu umpamanya libatkan 50 prosedur umpamanya, bila kita bincang nak kurangkan prosedur supaya lebih telus dan lebih cekap umpamanya, maka kita rasa ini harus diterima oleh semua. Jadi yang pertama, secara umumnya yang kita menyatakan kepada rakan-rakan kita bahawa kita ada 3 tahap kerajaan, ya. 3 levels of government dengan izin. Yang pertama kajian pusat, ya, di Kuala Lumpur ini, yang kedua kajian negeri, yang ketiga kerajaan pihak berkuasa tempatan. Dalam secara umumnya dalam kebanyakan rundingan yang kita lakukan, kita nyatakan bahawa kita tidak boleh mengikat, kerajaan pusat tidak boleh mengikat kerajaan negeri untuk bersetuju dengan hal-hal spesifik, termasuklah juga pihak berkuasa tempatan, ya. Tetapi dalam hal-hal berkaitan dengan regulation, ini perkara yang kita lakukan. Umpamanya kita dalam aspek dipanggil permit pembinaan, ya, kita mendapat satu ranking yang amat rendah di dalam satu ranking yang dibuat oleh Bank Dunia, 105 lebih kurang. Sekarang ini naik sampai 94, ya. Ini berkaitan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kecekapan, untuk mempermudahkan para usahawan dalam bidang pembinaan bagi register, ya, projek mereka. Jadi ini adalah merentasi ataupun beri faedah kepada semua, tidak menyentuh kepentingan mana negeri, sebaliknya ia meningkatkan kecekapan dan memang dialur-alurkan oleh semua pihak di negara kita Malaysia. Bapak Menteri, kalau boleh saya berkongsi sedikit, kalau perbincangannya soal prinsip keterbukaan, ketelusan, prestasi, saya kira kita tidak ada masalah, kita boleh bersetuju dalam konteks meningkatkan prestasi dan juga sistem penyampaian di peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Tetapi kalau saya boleh berkongsi dengan Yang Berhormat Menteri, klausa domestic regulation discipline ini, asas yang digunakan ialah non-trade discriminatory. Kalau ini diguna pakai dalam TPPA, sudah tentulah ianya boleh menjejaskan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri yang menjurus ke arah affirmative action ataupun program-program khusus untuk meningkatkan kemampuan golongan Bumi Putera dan juga minoriti. Tetapi kalau asasnya adalah non-trade discriminatory, maka saya bimbang kalau kerajaan negeri tidak dibawa ke meja rundingan dan kerajaan persekutuan mengambil alih peranan ini tanpa membuat sebarang rujukan, ianya tidak membantu dalam menyiapkan satu perjanjian yang dapat memberi perlindungan kepada kedaulatan negara sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat kerajaan negeri. Jadi persoalan saya, mengapa sukar sangat, ya, MITI ataupun kerajaan persekutuan melibatkan kerajaan-kerajaan negeri? Apakah kerana kerajaan-kerajaan negeri yang mewah dan maju ini di bawah Pakatan Rakyat menyebabkan
MITI enggan membenarkan wakil kerajaan negeri Pakatan Rakyat terlibat, khususnya negeri Pulau Pinang dan Selangor dalam rundingan TPPA ini. Ya. Terima kasih pandangan dan maklum balas input daripada Gombak. Seperti saya sebutkan tadi, kita dalam rundingan ini menyatakan kepada negara lain bahawa kita tidak boleh memaksa kerajaan-kerajaan negeri untuk menerima pakai apa yang muktamad oleh kerajaan pusat. Maka itu antara lain kenapa tidak banyak konsultasi dengan kerajaan-kerajaan negeri berkaitan dengan Dasar Bumi Putera. Kita ada beberapa klausa yang disebut izin carve out, di mana kita dalam perundingan menyatakan dan dasar-dasar kita termasuklah Dasar Bumi Putera yang memang menjadi kebimbangan banyak pihak, termasuklah juga kerajaan. Kita tidak mahu menjejaskan kepentingan Bumi Putera. Jadi ini diambil perhatian oleh kerajaan. Menteri, minta penjelasan. Menteri, minta penjelasan. Ya. Kelang. Sila. Terima kasih, Pak Menteri. Saya nak balik kepada isu pokok, yang isu pertama yang telah dibangkit oleh Menteri, mengatakan bahawa Perkhidmatan PAU telah menyokong Trans-Pacific Partnership. Sebenarnya saya pun telah membaca kenyataan itu, dan apa yang dikatakan oleh Perkhidmatan PAU ialah bahawa Pakatan Rakyat menyokong TPP, but it must be fair. It must be fair. Soalan di depan kita, adakah adil? Adakah TPP adil untuk rakyat Malaysia dan untuk negara Malaysia? Jawapan saya ialah tidak. Ia tidak adil untuk Malaysia. Isu kedua saya nak bangkit ialah isu kerahsiaan. Walaupun saya faham pandangan Menteri mengatakan bahawa kita mesti rahsia oleh kerana ada perundingan dan sebagainya, tetapi pihak Amerika Syarikat selepas setiap perundingan mengadakan mesyuarat dengan wakil-wakil perniagaan mereka untuk memberitahukan mereka apakah sebenarnya yang telah berlaku dalam setiap rundingan. So kalau kita dah takut, kalau kita takut dengan Amerika dan kita tidak mahu memberitahu Parlimen sendiri apa yang berlaku, maka this is not fair to Parlimen. Walhal Parlimen diwajibkan untuk membuat dasar, untuk membuat undang-undang. Tetapi undang-undang itu boleh ditukar di negara oleh satu tribunal di antarabangsa seperti ISDS. Dan saudara, dan saya memang sokong pandangan yang telah dibuat oleh Gombak yang mengatakan bahawa kerajaan negeri mesti dilibatkan. Sebab kalau kerajaan negeri Selangor dan kerajaan Pulau Pinang membuat satu dasar dan katakan dasar itu dicabar dan dibawa ke negara lain untuk dihakimi di ISDS misalnya, maka this is not fair to kerajaan negeri Selangor dengan juga Pulau Pinang dan juga Kelantan. So oleh kerana itu, the states of Kelantan, Pulau Pinang dan juga Selangor mesti dilibatkan dalam perancangan ini. Dan juga saya nak bangkit. Ni yang Muhammad Kelang ni bukan ucapan ni, mohon penjelasan. Saya tidak bawa ucapan ini. Ini dia panjang ni, saya tengok masa 2 minit ucapan. Last, speaker, last. Isu yang akhir sekali kita ada 24 kementerian ni. Ialah berkait dengan cost medicine. Memang Menteri telah mengatakan membuat kenyataan akhbar selepas mesyuarat Parlimen minggu lalu mengatakan bahawa kalau kos ubat naik, kita tidak akan sign agreement TPP ini. Saya nak minta manakah cost benefit analysis yang mengatakan bahawa kos ubat tidak akan naik. Walhal semua kajian yang dibuat oleh UNDP, yang dibuat oleh United Nations dan juga pakar-pakar lain mengatakan bahawa selepas perjanjian dengan Amerika Syarikat dan juga isu yang mereka letakkan under intellectual property rights termasuk dengan data exclusivity dan sebagainya, harga kos akan naik. Di Jordan telah naik sampai 30%, 20 hingga 30% telah naik. So therefore, adakah ini adil untuk rakyat Malaysia? Tidak. So what is the basis of this agreement? Minta penjelasan. Yeah. Masih Kelang, sebenarnya soalan yang dibangkitkan oleh beberapa yang umat tadi akan dijawab, ya. Tapi oleh kerana yang umat dah bangkit, saya jawab sekarang lah. Tak payah tunggu selepas ini, ya. Yang pertama, Kelang tadi, saya nak sebutkan bahawa perundingan ini masih ongoing dengan izin, masih berjalan, belum muktamad. Dan input-input yang diberikan oleh Muhammad pada hari ini dan sebelum ini dan juga NGO, kita ambil perhatian, ya. Kita ambil berat tentang input daripada rakan-rakan kita Barisan Nasional juga seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak bagi jaminan di sini bahawa semua input yang diberikan ini memang sebenarnya membantu kita dalam proses perundingan. Itu yang pertama saya nak tekankan. Tetapi ia belum muktamad. Yang kedua berkaitan dengan perundingan, Malaysia juga ada proses konsultasi sebelum dan selepas, ya.
Kita ada 21 kumpulan kerja dan setiap kumpulan kerja ini akan mengadakan konsultasi dengan stakeholders dengan izin berkenaan. Bukan makna kita tutup mulut tak buat apa. Ya. Kita jumpa NGO, AIDS Council, peniaga-peniaga dalam macam yang Mak sebut dalam ubat-ubat tadi. Kita juga ada konsultasi dengan syarikat-syarikat bukan sahaja patented medicines tapi generic medicines as well. Jadi ini proses yang berurusan, bukan Amerika saja buat begitu, kita pun buat juga. Ya. Jangan kata kita tak ada langsung konsultasi, adalah tak benar Yang Berhormat. Menteri, berkaitan dengan tadi berkaitan dengan ISDS ya yang disebut oleh Yang Berhormat, ini adalah berkaitan dengan dispute settlement, investor state dispute settlement ISDS. Itu pun saya terang dalam parlimen, tak mengulang lah, dah cakap banyak kali ya. Jadi yang pertamanya, Malaysia sudah tanda tangan IGA sejak tahun 59, sudah 74. Antara yang pertama ialah dengan Amerika Syarikat, dan sudah ada 2 kes di mana 2 syarikat kita mendakwa negara asing dan 2 syarikat asing mendakwa negara kita. Jadi saya nak maklumkan TPP ini tidak jauh berbeza dengan amalan sekarang. Jadi kalau kita nak melabur, harus ada ketentuan certainty, harus ada security. Kita rasa selamat melabur. Itu sebab undang-undang Yang Berhormat Peguam pasti tahu ya, harus ada undang-undang. Kalau tak nak melabur, kalau Khazanah nak melabur, Battersea nak Spitfire nak melabur di London, tidak ada undang-undang umpamanya, maka kalau ada dispute macam mana nak buat. Ni jadi saya sebut sini bahawa juta. pada hari ini Malaysia sudah pun tanda tangan 74 ya IGA dengan banyak negara, dan ini bukan saja untuk syarikat-syarikat asing membolehkan mereka kalau ada yang tak puas hati pakai negara, tapi membolehkan syarikat-syarikat Malaysia juga. Jadi itu sebenarnya keadaan yang ISDS ni bukan one sided dengan izin, tetapi juga memberi peluang syarikat-syarikat Malaysia 13 juta, mewakili 13 juta. Kita sudah berbuat demikian. Menteri, 13 juta mewakili 13 juta. Kelang Gombak. Walangan. Ni Walangan bising sangat lah. Bukan. Kelang Gombak, 13 juta. 13 juta Menteri. Nombor 3. 13 juta Menteri. Saya soal dalam Dewan. Ni Yang Berhormat Menteri nak bagi mana ni? Jawab 3 sekali. Kelang, Gombak, Kuala Langat. 4. Okey. Sila Sungai Siput dulu. Sungai Siput. Kuala Langat dulu. Sungai Siput. Kuala Langat dulu. Okey, Kuala Langat dulu. Kelang. Cakap. Terima kasih Menteri, Tuan Speaker. Saya nak balik kepada isu ISDS. Walaupun saya terima pandangan bahawa peniaga kita hendakkan perlindungan di negara lain, tetapi saya fikir itu adalah thinking proses, itu adalah satu proses yang salah. Pertama, kita mesti memperkokohkan undang-undang kita sendiri. So, kalau kita ada satu sistem infrastruktur legal yang begitu bagus, maka itu boleh digunakan untuk mempertahankan dan juga memperlindungkan mana-mana peniaga-peniaga yang percaya bahawa pelaburan mereka telah gagal, pelaburan mereka ada masalah, ataupun mereka telah mengalami kerugian oleh kerana dasar kerajaan. So, isu yang kita mesti memperkokohkan ialah the legal infrastructure of Malaysia. Itu yang penting. Bukan untuk memberi peluang kepada firma gergasi untuk membawa heret kerajaan seperti Malaysia ke tribunal antarabangsa, di mana Malaysia tidak ada apa-apa influence. Itu satu. Isu yang kedua ialah, pada tahun 58, peranan kerajaan adalah penting. Peranan kerajaan adalah mustahak dan juga kerajaan dominated the world. Tetapi sekarang yang dominate the world bukan kerajaan. Yang dominasikan dunia adalah peniaga, adalah big corporations, adalah firma besar antarabangsa seperti Philip Morris dan sebagainya. Kalau Philip Morris boleh membawa satu negara yang berdaulat ke mahkamah antarabangsa, satu tribunal, maka ini menunjukkan bahawa satu kerajaan tidak ada peranan security untuk keselamatan, untuk mempertahankan nasib rakyat mereka sendiri, oleh kerana demi keuntungan Philip Morris dan sebagainya. Tapi kita mesti belajar dari Australia, Memang Menteri. Di Australia dan juga mereka telah membuat satu keputusan supaya mereka tidak akan tanda tangani mana-mana pihak yang hendak kerajaan mereka untuk menyokong ISDS. Mengapa kerajaan Australia boleh membuat? Mungkin New Zealand pun akan mengikut, tapi Malaysia tidak membuat. Dan juga yang akhir sekali, 95% daripada firma Malaysia adalah small and medium industries. Adakah small and medium industries ini ada banyak wang, millions of ringgit untuk membayar
pakar runding termasuk lawyer-lawyer antarabangsa untuk pergi ke ICSID. Tak boleh, tak mungkin. Oleh kerana itu, ICSID tidak boleh disupport, tidak boleh sokong oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Ya, Kuala Langat sila. Kuala Langat. Terima kasih saya. Satu-satulah. Satu-satu. Satu ya. Terima kasih telah nak strengthen, nak mantapkan legal infrastructure itu satu perkara yang penting yang kita semua sokong. Tapi ini bukan makna kita tak boleh buat ini concurrent ataupun in parallel. Sambil kita mantapkan legal infrastructure, kita harus juga ada satu rejim peringkat antarabangsa untuk memberi dengan izin comfort untuk membolehkan syarikat-syarikat mempunyai keselesaan bagi melabur. Kita harus ingat bahawa pelaburan ini sudah merentasi sempadan, dan kalau ada masalah maka apa recourse-nya? Ini yang saya tanya Yang Hormat daripada Kelang. Ada masalah macam mana kalau tidak ada satu perjanjian? Umpamanya kalaulah syarikat khazanah melabur di Indonesia, Sime Darby ataupun CIMB, Maybank, Petronas melabur di Turkmenistan, ya. Kalau ada masalah, tidak ada langsung, tidak ada framework, maka macam mana nak selesai masalah? Jadi kita sekarang ni dunia sudah semakin kecil. Syarikat-syarikat melabur luar negara, syarikat asing di sini, maka harus ada sistem dan peraturan. Itu saja yang nak dibuat. Jadi untuk makluman Yang Hormat juga, di bawah SDS ini ada banyak exception, ya. Mengenai security, secret, confidential matters, balance of payments, macam-macam. Jadi yang pentingnya ialah sekarang ni dengan izin work in progress. Jadi pandangan Yang Hormat itu kita ambil kira, dan sudah pasti kita Barisan Nasional juga nak mempertahankan kepentingan negara. Lebih-lebih lagi lah. Jadi Yang Hormat, saya ucap terima kasih atas pandangan tersebut. Mengenai big corporation dengan small ini, ya, itu lazimnya, dan kita ini benda ni belum tidak mungkin lah. Kadang-kadang Ali Muhammad mempunyai imajinasi, ya, fantasi, ya. Saya tidak menyatakan tak mungkin berlaku, tapi kadang-kadang kita dengan izin exaggerate, ya, kita nasi tambah lah, sebagai contohnya. Jadi saya nak tekankan di sini bahawa banyak daripada kebimbangan umat itu adalah tidak berasas. Ya. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Saya bukan nak bawa fantasi ataupun imajinasi dalam dewan ini, cuma saya nak bawa fakta. Lanjutan daripada perbahasan sahabat saya Yang Berhormat Kelang tadi. Apabila kerajaan persekutuan enggan melibatkan kerajaan negeri dalam rundingan, kemungkinannya ialah kerajaan negeri akan diheret, ya, ke muka pengadilan antarabangsa sekiranya kerajaan negeri dilihat mengingkari legitimate expectation by the international players. Maknanya syarikat-syarikat gegasi ini apabila melihat ada beberapa konteks ataupun elemen itu yang tidak memenuhi kehendak mereka, maka kerajaan negeri akan diheret sekiranya ISDS ini dipersetujui. Maka apakah adil bagi kerajaan negeri apabila tidak dilibatkan tetapi boleh diheret ke muka pengadilan? Maka persoalan saya yang pertama ialah bila MITI dan Kerajaan Persekutuan ingin mengundang Kerajaan Negeri Selangor dan Pulau Pinang ke meja rundingan. Yang kedua, soal ISDS ini Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah menyatakan bahawa mengapa kita bimbang. Kita telah tanda tangani 74 perjanjian. Tetapi itu FTA. Kita sedia maklum TPPA ini adalah salah satu cabang daripada FTA. Tetapi dia bukan hanya melibatkan konteks pelaburan dan perdagangan saja. Daripada 29 chapters, hanya 5 yang melibatkan perdagangan dan pelaburan. 24 lagi melibatkan instrumen-instrumen baru dalam ekonomi dunia pada hari ini. Soal kedaulatan negara, soal labor dan soal patent. Ini semua harus dibincangkan secara telus dan terbuka. Persoalan saya ialah, Yang Berhormat Menteri telah menyatakan dalam jawapan yang dalam sesi soal jawab pada minggu lepas bahawa ianya memberi manfaat baik kepada negara. Tetapi kita kena terima kenyataan bahawa Malaysia lebih banyak menerima pelaburan berbanding membuat pelaburan asing. Maka kedaulatan negara ini penting kerana kebarangkalian untuk kita diheret ke international arbitration ini lebih tinggi berbanding dengan penggunaan ISDS. Yang akhirnya, Yang Berhormat Menteri, saya ingin mohon penjelasan. Kaedah untuk menyelesaikan ISDS ini ada 3 perkara.
Maknanya dalam soal dispute settlement ni kita ada 3 kaedah. Yang pertama, kalau kedua-dua pihak bersetuju, kita boleh selesai. Yang keduanya, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Kelang tadi, ialah soal kaedah state ataupun domestic court. Yang kalau maknanya sistem perundangan kita kuat, kukuh, hakim tak boleh dibeli, maka masyarakat antarabangsa akan yakin dengan sistem perundangan dan kehakiman kita. Yang ketiga barulah melalui kaedah international arbitration. Persoalan saya ialah, apakah pendirian kerajaan persekutuan mahu atau tidak mahu ISDS ini dimasukkan dalam perjanjian TPPA? Sekiranya kita bersetuju untuk meneruskan perjanjian ini. Australia telah menolak. India telah menolak. Kanada, sebuah syarikat maju dunia hari ini, telah meneliti semula perjanjian ISDS setelah menerima 27 saman daripada syarikat antarabangsa. Kalau Kanada pun sedang meneliti kemungkinan untuk menolak komponen ISDS, mengapa Malaysia tergesa-gesa nak menandatangani TPPA dan memuatkan ISDS ini? Maka saya mahu jawapan yang mudah dan ringkas daripada Berhormat Menteri, nak atau tidak ISDS. Ya. Terima kasih, banyak soalan-soalan. Yang pertama, apabila kerajaan ataupun syarikat luar yang dengan izin, ya, mendakwa sesuatu pihak, dalam konteks ini ialah kerajaan pusat, ya. Tidak Selangor ke Kelantan ke Pulau Pinang, ya. Ya, dalam hubungan antarabangsa sedia maklum, ya, tidak melibatkan negeri lah. Kalau makna state itu bermakna kerajaan pusatnya, itu pendirian kita. Ini this is work in progress, ya. Jadi itu pendirian kita. Jadi terima kasih atas pandangan Yang Berhormat, ya. Jadi bila nak libatkan kerajaan negeri, kenapa kita tidak libatkan kerajaan negeri? Kerana tidak banyak kerajaan kita tidak banyak terlibat. Kerana dalam perundingan kita kata di sistem Malaysia ni ada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Dan kita nyata dalam perundingan kita bahawa kita tak ada kawalan kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Itu sebabnya kita tak terlibat. Tetapi kita akan tengok semula perkara ni. Kalau kita kaji semula pada masa ini, kita tak nampak mana-mana pun yang melibatkan kerajaan negeri, kerana kita sudah cover, dan jika perlu kita sanggup untuk memberi penerangan kepada negeri-negeri berkaitan perkara ini. Menteri, penjelasan. Berkaitan dengan ISDS tadi, ini juga adalah satu perkara yang masih dalam perundingan. Saya nak betul fakta sikitlah, ini untuk makluman Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat kata yang masuk itu banyak daripada keluar. Akhir-akhir ini sebenarnya faktanya, oleh kerana Petronas dan lain-lain, yang pelaburan Malaysia di luar negara melebihi pelaburan asing dalam negara kita dalam 3 tahun kebelakang ini. Itu faktanya, ya. Jadi maknanya lebih banyak syarikat Malaysia melabur di luar negara daripada kita terima FDI luar negara itu dalam tempoh 3 tahun. Dan kita mungkin kali ini akan taper off, akan berkurangan, kerana kita jangka FDI akan meningkat. Itu keadaan. Maknanya dari segi kepentingan, ya, dari segi kepentingan Malaysia memang besar dalam kali ini, ya, kerana membolehkan syarikat-syarikat Malaysia yang melabur luar negara. Dan kita harus faham bahawa syarikat-syarikat ini juga setengah-setengah ada GLC, yang mana kita ada kepentingan. Jadi kalau teraniaya syarikat-syarikat tersebut luar negara, maka ada avenue for legal recourse. Itu sebabnya pendirian kita ialah untuk kita, tak semestinya Australia tak setuju, kita tak setuju. Kita takkan nak ikut semua negara lain, ya. Tak semestinya Kanada tak setuju, kerana sebenarnya kita merupakan salah sebuah pelabur besar. Seperti disebut oleh Perdana Menteri semasa di London baru ni, selepas US dalam bidang property setahun dua ni, Malaysia merupakan pelabur yang kedua terbesar selepas Amerika Syarikat. Ya, Langat, lepas tu Sungai Siput. Ya. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Ialah bising lah. Yang penting faktanya ialah mewakili 13 juta rakyat pekerja. Saya melihat ini perbincangan is still going on dengan izin, dalam perbincangan. Tak apa, bincang-bincang lah. Tapi saya nak jaminan daripada Menteri, 13 juta pekerja ini harus dipelihara hak mereka. Wah, nak buat apa perjanjian TPA apa dalam tu pun, yang penting pekerja 13 juta ini tidak terinaya. Yang keduanya, saya menyarankan pada Menteri supaya undang-undang tempatan yang melibatkan hak-hak pekerja dalam negara ini tidak boleh dicabuli.
Itu jaminan. Saya minta pada menteri supaya memelihara hak rakyat Malaysia ini. Terima kasih. Jaminan. Ya. Sungai Siput. Kita memelihara hak rakyat ini sudah pasti satu tanggungjawab besar kerajaan. Tapi dalam apa jua, ya, ada baik ada buruknya. Sistem komunis, ya, bagus juga. Kenapa? Kerana agihan sama rata. Tapi tak bagusnya it kills initiative. Ya, jadi kalau saudara Kuala Langat nak jaminan menyatakan sistem demokrasi adalah semuanya bagus belaka, tidak ada downside, semuanya baik belaka, maka itu mukadimah lah. Undang-undangnya ada. Jadi saya nak maklumkan bahawa apa pun kita buat berpandukan undang-undang tempatan, ya. Undang-undang tempatan itu penting, ya. Maka kita terima kasihlah pandangan Muhammad. InsyaAllah kita akan jaga kepentingan pekerja. Ya, Sungai Siput. Ya, Muhammad Menteri, panjang lagi. Saya kata pukul 4 nak habis dah. Ya. Okey, terima kasih ya. 1 jam setengah pukul 4 ya Muhammad Menteri. Speaker, okey, yang terakhir lah. Ya. 3 soalan Menteri ya. Satu, katakan semasa perundingan kita katakan kita perlu merahsiakan. Tapi apa kesalahannya selepas habis kita bagi full disclosure kepada negara, kepada parlimen. So kita boleh bentang di sini, kita boleh bincang. So kita katakan masa perundingan tak boleh bagi tahu, selepas perundingan bolehkah itu dibagi tahu? Ya. Yang kedua, soalan yang berkaitan ialah jika itu bagi itu baik untuk Malaysia, untuk kebaikan untuk Malaysia, apa ketakutan untuk membentang di parlimen? So kita semua boleh tahu, kita semua orang rasional, kita boleh baca dia, tengok ini ada kebaikannya, dan kita boleh undi di sini. Soalan ketiga, di Amerika Syarikat, sana pun Kongres kena vote. Selepas habis semua perbincangan, sebelum dia sign the agreement itu dibawa ke Kongres. Tapi di Malaysia, tak perlulah. Di Malaysia, MITI dengan Kabinet boleh buat keputusan tanpa bentang di Parlimen, tanpa bincang di sini. So kenapa? Adakah orang Kongresmen di Amerika jauh lebih pandai daripada wakil rakyat sini yang bodoh-bodoh sikit tak faham? So kerajaan kena buat keputusan pada pihak kita. 3 soalan. Terima kasih. Ya. Yang betul, Sungai Siput kata tanpa bincang di sini tak betul. Ya. Bukan saja melalui soalan, tetapi yang kedua ialah perbahasan begini. Saya sebutkan tadi bahawa input-input yang umat tadi, umpama Kuala Langat dah cabut lagi dah. Dia nak pastikan bahawa kepentingan pekerja terpelihara. Kita juga, itu antara perkara yang mana kita tak ada beza. Mana kita pun nak pertahankan kepentingan pekerja. Kita juga nak pastikan bahawa harga generic drugs itu tak naik. Kita nak pastikan kedaulatan negara terpelihara. Maka tak ada beza. Itu antara perkara yang tidak ada perbezaan antara belah sana belah sini. Jadi kalau Sungai Siput kata tanpa bincang, tak benar. Itu membohongi parlimen. Kita ada soalan parlimen, ada perbahasan, ada perjumpaan. Yang Muhammad jumpa banyak-banyak kali. Yang Muhammad antara yang paling aktif. Ya. Terima kasihlah yang paling aktif. Ya. Turun naik tangga. Ya. Paling aktif. Jadi ada tak benar, tak bincang. Ya. Jadi isunya betul beberapa negara Amerika itu amalan. Itu amalan kita di sini. Tidak semuanya perlu ke parlimen. Ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Ya. Jadi dalam hal ini kita rasa perbincangan, perundingan termasuk penyumbangan kami Alim Muhammad sudah memadai dan banyak. Sebenarnya seperti saya katakan tadi, banyak input daripada Yang Muhammad yang kami guna. Kerana Yang Muhammad mempunyai setengah-setengahnya ada yang bernas, maka kami guna dalam kita merunding. Jadi itulah jaminan yang saya nak berikan mengenai disclosure pada stakeholders setiap kali sebelum dan selepas. Memang kita dedahkan kepada stakeholders, ya. Dewan-dewan perniagaan, umpamanya dalam sebagai contohlah market access umpamanya, ya. Umpamanya dalam bidang tekstil contoh, di mana duty ini antara perkara yang penting untuk Malaysia, ya. Kerana duty terhadap tekstil ni sekitar 30% di beberapa buah negara. Maka kita sedang merundingkan bagi menurunkan kadar tarif itu pada kadar lebih rendah. Maka perkara ini bukan saja kita berbincang dengan syarikat-syarikat tekstil. Oleh kerana Yang Muhammad Sungai Siput tak berada dalam industri tekstil, maka tak berunding dengan Yang Muhammad lah. Tapi syarikat tekstil melalui persatuan dirundingi sebelum dan selepas. Dan pendirian kita, kerana kita pegawai kerajaan, kita tak tahu tentang tekstil ni. Jadi maka kita memang mendapat input daripada industri tekstil, apa yang mereka mahu, dan pendirian kita adalah berdasarkan input daripada sektor swasta. Jadi memang kita bincang sebelum dan selepas. Jadi saya ambil perhatian Yang Muhammad mahu supaya
Kerajaan negeri dan lain-lain pihak, kita akan fikir kaedah bagaimana boleh kita saya mengakui perkara ini penting untuk rakyat Malaysia dan banyak kita mendapat input dan insya-Allah kita akan mengambil kira dalam perundingan kita yang akan datang. Satu perkara. Dan kita nak pastikan kedaulatan negara tidak terjejas. Adalah tidak benar kita ikut telunjuk negara-negara tertentu besar ataupun kecil. Adalah tidak benar kita ikut telunjuk syarikat-syarikat tertentu besar ataupun kecil. Kita ada pendirian dan insya-Allah kita akan mempertahankan pendirian kita sebaik mungkin. Penjelasan. Satu. Terima kasih Datuk. Selesai. Dah habis dah. Okey, tepang dulu. Ya, Muhammad Menteri dah habis kan. Sila Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Ya. Tuan Ketua, pertamanya saya ambil kesempatan ini untuk bagi pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, Lenggong, Bagan Serai, Rantut, Ipoh Barat, Putrajaya Jaya Utara, Kuala Kangsar, Jerulun, Bukit Katil, Kota Terengganu, Labis dan Kanga. Nombor pantai tak ada. Okey. Yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab kementerian ini sepanjang perbahasan titah diraja peringkat dasar pada mesyuarat pertama, penggal pertama Parlimen ke-13 ini. Tuan Ketua, Bagan Serai, sikit saja. Terasa baru mula batu ni. Ini sebab kita nak bahas dengan Padang Serai tentang pelancongan ini potong steam. Mana ada pelancongan kat batu? Padang Rengas. Lebih besar kalau kita nak bahas dengan menteri yang kanan ini. Terima kasih. Nak keluar ni. Sebut kawasan parlimen saya pun silap. Mana ada Padang Serai? Padang Rengas ya. Ahli Yang Berhormat, Lenggong telah mencadangkan agar lebih banyak lagi produk pelancongan di seluruh negara, khususnya daerah Lenggong. Untuk maklumat Yang Berhormat, kementerian ini telah menyediakan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 901.6 juta di bawah rancangan Malaysia ke-10 untuk melaksanakan sebanyak 438 projek pelancongan di seluruh negara. Pembangunan projek-projek pelancongan merangkumi aspek penyediaan, peningkatan kemudahan pelancongan, pembangunan eko pelancongan, naik taraf penyelenggaraan, peningkatan kemudahan inap desa atau homestay, kajian-kajian pelancongan bidang keberhasilan utama ekonomi dan tahun melawat Malaysia 2014. Bagi negeri Perak sahaja, kementerian telah menyalurkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 30.1 juta di bawah rancangan Malaysia ke-10 yang termasuk peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 87.200 bagi projek-projek penyelenggaraan di daerah Lenggong. Selain daripada membangunkan projek-projek pelancongan dan memastikan kemudahan dan infrastruktur pelancongan adalah mencukupi bagi menjaga keselesaan dan keselamatan para pelancong yang mengunjungi sesuatu kawasan pelancongan. Kementerian juga memberi perhatian kepada aspek mempromosikan daya tarikan yang terdapat di setiap negeri. Tuan Ketua, Yang Berhormat Bagan Serai mencadangkan supaya pihak kerajaan juga mesti memberi tumpuan kepada potensi membangunkan pelancongan dengan memberi satu lagi peluang kepada pembangunan kawasan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan tidak pernah mengabaikan kawasan luar bandar dalam perancangan program pembangunan dan aktiviti kementerian. Ya, Ipoh Barat. Yang Berhormat Menteri benar? Lenggong dekat dengan Ipoh Barat. Ipoh Barat lepas ni ada jawapan? Bukan, berkaitan dengan kedatangan pelancong ke negeri Perak. Pelancong. Okey. Ya. Chief. Saya nak tanya, kebelakangan ini nampaknya kedatangan pelancong ke negeri Perak naik, tetapi tidak sebanyak berbanding dengan negara lain di negara ini. Dan apakah sebab ini dan apakah yang sedang dibuat untuk meningkatkan lagi kedatangan pelancong ke negeri Perak? Ya, Lenggong.
Satu soalan tambahan. Ya. Saya rasa maklumat Ipoh Barat tak betul ya. Sebab Yang Berhormat Ipoh Barat pun sebut kata dibandingkan dengan negeri lain. Ya. Tapi kalau Yang Berhormat tengok kalau kita banding negeri lain, sama aja. Statistik menunjukkan tak adalah kurang, tak ada lebih. Saya melihat daripada statistik yang telah diberikan sebenarnya pada keseluruhannya dalam tempoh 3 bulan tahun 2013 ni, kita punya kehadiran para pelancong ke negara Malaysia kita telah bertambah jika dibandingkan dengan 2012. Walaupun jerebu ada, tapi yang Mak semua tahu, orang datang bercuti, dia bukan nak datang ke Malaysia besok nak bercuti. Hari ni dia dah book lebih awal lagi. Jadi bila dia book lebih awal, sudah tentu dia akan mesti hadir juga walaupun ada jerebu. Namun seperti mana saya sebut sebentar tadi, kehadiran pelancong first quarter 2013 telah pun melebihi first quarter 2012. Ya, dua memang beruas ke Lenggong. Lenggong, sila. Terima kasih Datuk Yang Bertuah, Tuan Menteri. Kalau kita lihat sasaran kerajaan 2020 36,168. Maknanya pada tahun 2020 kerajaan mensasarkan untuk menerima 36 juta pelancong hadir. Dengan penjanaan pendapatan negara ialah 168 bilion. Melihat kepada situasi semasa, kalau kita lihat misalnya isu di Mesir dan beberapa negara lain, maknanya pelancong akan kurang ke sana dan tentu akan beralih ke negara lain, dan kita harap Malaysia antara tempat yang menjadi tumpuan. Apakah angka ini berubah ataupun bagaimana keadaannya sekarang? Satu. Yang kedua berkaitan dengan produk pelancong tempatan tadi. Sebelum ini Kementerian ada menubuhkan Majlis Pelancongan Komuniti kawasan Parlimen dengan tujuan untuk mempergiat dan mengaktifkan lagi kegiatan pelancongan di peringkat domestik di bawah. Apakah hasrat kerajaan untuk meneruskan majlis ini atau memperkukuhkannya supaya kita dapat membantu kementerian bagi menjana pendapatan khususnya kepada masyarakat tempatan? Terima kasih. Ya. Kalau kita tengok daripada segi perkembangan kehadiran para pelancong tahun demi tahun, kita akan melihat itu bahawa sekurang-kurangnya kenaikan 10%, ya, kurang-kurangnya, iaitu jumlah para pelancong yang datang ke negara kita pada seperti mana yang Mak sebut, tahun 2020 memang kita mensasarkan 36 juta. Ini kalau kita ikut, kalau tidak ada apa-apa halangan, kita yakin dan percaya, iaitu daripada apa yang kita lihat daripada segi kenaikan pada tiap-tiap tahun, maka kita mempunyai keyakinan besar, iaitu bahawa pada tahun 2020 36 juta itu boleh dicapai oleh kita, termasuk iaitu dengan receipt to receipt yang 168 bilion ringgit Malaysia. Kemudian yang Muhammad sebut berkenaan dengan community punya pelancongan. Saya rasa apa yang kita lakukan ini sebenarnya ialah untuk memastikan seperti mana yang Muhammad Perdana Menteri sebut, iaitu macam VMY 14 tahun depan, ia merupakan national mission. National mission maknanya setiap kita ini adalah diharapkan untuk memainkan peranan untuk menarik pelancongan ke kawasan-kawasan yang mana kita wakili. Saya percaya setiap kawasan yang kita wakili ini mempunyai tourism product, dan saya rasa kalau yang berhormat masing-masing mengetengahkan tourism product di kawasan masing-masing itu, insya-Allah kita akan pastikan kalau ianya benar-benar dapat menarik perhatian pelancong, bukan sahaja luar negara, domestik pun kita akan bantulah. Jadi kalau jawapan kepada soalan yang Muhammad tadi, sama ada kita nak mengukuh atau meneruskan, saya boleh beri jaminan sini itu bahawa sememangnya kita hendak mengukuh dan memastikan supaya
komuniti pelancongan komuniti kawasan Parlimen ini diteruskan. Ya, 2 bangun. Ruas. Terima kasih. Kota Melaka. Kota Melaka. Dia Perak, you Perak. Melaka dulu lah. Tanya Kota Melaka, sila. Melaka. nanti. Terima kasih untuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Tentang produk perancangan, saya percaya ini termasuk dengan wujudan tapak perancangan. Dalam usaha Kerajaan Negeri Melaka dalam membangunkan sektor perancangan ini memang bukan semua yang berjaya. Tetapi salah satu yang paling berjaya iaitu wujudkan Jongko Walk, Yang Mohd Menteri. Dan pada tahun 10 tahun yang lepas, sebelum Jongko Walk dapat dimajukan, kita jarang dapat pelancong bermalam di Melaka. Dan selepas kerana Melaka tidak ada tapak pelancongan untuk waktu malam, dan selepas Kerajaan Negeri Melaka memajukan Jongko Walk, kita dapat tengok dapat dengar angka oleh Kerajaan Negeri dalam sektor pelancongan ini. Dia menggarakkan perancong bermalam di Melaka, dan dengan itu kita dapat pendapatan yang lebih. Bukan hanya ramai pelabur iaitu yang invest into budget hotel, homestay dan lain-lain macam craft tangan dan lain-lain perniagaan melibatkan dengan perancangan secara langsung atau tidak langsung. Sebab itu keuntungan untuk negeri Melaka ini iaitu bukan hanya dalam satu pihak saja. Dan ini seringkali dia dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang bekas yang bukan yang sekarang. Ya, katakan perancangan ini membawa banyak keuntungan kepada semua pihak dan semua sektor di negeri Melaka. Sebab itu saya amat tidak setuju dengan Yang Mohd Jasin yang katakan Jongko Walk ini hanya keuntungan untuk satu pihak saja. Sungguh pun dia katakan pihak mana. Saya minta, saya nak memuji Yang Mohd Menteri satu kenyataan yang paling serius tentang jika kita buka laluan Jongko Walk, bukan hanya Melaka ini tiada Jongko Walk tapi Jongko Drive. Saya main ini memang amat tepat. Kerana Jongko Walk ini jika kita buka laluannya, bukan hanya peniaga dan penjajah tidak dapat berniaga di kawasan itu, maka dia juga akan membawa banyak peluang untuk snack tip atau untuk jenayah berlaku. Sebab itu satu pusat perancangan yang sudah berjaya di atas satu tapak perancangan yang amat berjaya oleh Kerajaan Negeri Melaka. Saya tidak nampak apakah alasan atau sebab jika kita nak buka laluan itu. Memang sudah biasa. Penduduk Melaka memang sudah biasa tentang Jongko Walk. Sebab itu saya minta pandangan sekali lagi oleh Yang Mohd Menteri, bagaimana kita nak kukuhkan dan mentambahkan perancangan atau kita bangunkan perancangan di Melaka tahun depan 2024 visit Malaysia ya. Kita pelabur usaha Kerajaan Melaka bersama dengan kementerian ini untuk membangunkan sektor perancangan di negeri Melaka. Terima kasih. Betul, saya rasa saya tak perlulah menyebut sekali lagi apa pandangan saya berkenaan Jongko Walk ni. Saya minta kebenaran Tuan Ketua itu sebahagian daripada pandangan Yang Berhormat Ketua Melaka itu menjadi sebahagian daripada ucapan jawapan saya lah. Ya, boleh. Baik. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tadi Menteri menyatakan bahawa untuk rancangan Malaysia ke-10 ni, kerajaan memperuntukkan lebih 900 lebih juta untuk pelancongan tapi hanya 30 lebih juta untuk negeri Perak. Menteri dari Perak, sudikah Menteri memastikan sekurang-kurangnya kerajaan
negeri Perak mendapat 10% daripada peruntukan itu. Dari segi kepadatan penduduk pun kita ada 2.5 juta, dari segi keluasan dan juga dari segi tempat-tempat melancong yang begitu cantik di negeri Perak. Adakah kerajaan sudi tambahkan mungkin 3 kali ganda lah, kalau boleh dapat 10% saja. Itu nombor satu. Nombor dua, tadi di soalan dari isu yang dibangkitkan oleh Lenggong. Saya nak nyatakan bahawa Lenggong. Perak Man di Lenggong sekarang berada di Muzium Negara. Dan apabila saya melawat bangunan yang dikatakan di mana Perak Man itu dijumpai, memang sampai sana orang yang bekerja di sana pun not excited about my visit. Dia kata nothing much to see. You get some berapa batu perubah saja, yang nampak itu bangunan saja. So saya nak tanya pihak kerajaan, sudikah kerajaan Persekutuan menolong mempromosikan Perak Man ini, sungguhpun kerajaan negeri Perak sudah memohon untuk diberi balik Perak Man ini. Kalau diberi balik mestilah juga dengan fasiliti mengenai sejarah dan satu package yang baik supaya orang melawat kawasan bangunan itu di mana Perak Man berada. Jangan saja satu bangunan dengan batu perubah saja, orang tak nampak apa-apa exciting about the visit. Unlike if you go to any other historical site, ada cerita-cerita yang akan diberikan apabila pelawat-pelawat melawat destinasi yang bersejarah ini. Sudikah kerajaan Malaysia menolong negeri Perak dari segi ini? Tuan Menteri, boleh saya sambung sikit? Pertamanya, saya nak sebutlah, saya bukan Exco Tourism Kerajaan Negeri Perak. Saya Menteri Tourism dan Pelancongan Malaysia. Jadi saya tidak boleh berlaku tidak adil kepada negeri-negeri lain. Saya rasa iaitu bahawa apa juga wang yang telah diperuntukkan mestilah diberikan mengikut merit. Lagi walaupun saya datang dari negeri Perak, tapi saya tidak bersetujulah dengan cadang yang berhormat. Saya mohon 10% saja, itu adil, bukan banyak. Kita ada 13 negeri. Jadi 10% kita telah melebihi daripada 10%. Kita ada 13 state, 14 state apakah. Jadi itu pertama. Keduanya saya nak sebut, saya bersetuju dengan Yang Berhormat. Boleh duduk dulu tak? So, mengganggukan pemenangan saya. Yang Berhormat, saya bersetuju dengan Yang Berhormat. Iaitu kalau kita lihat tentang archaeological excavation di mana-mana sekalipun, apabila archaeological excavation itu dilakukan di satu tempat dan didapati bahawa ada artifak-artifak yang lama di tempat itu, maka selalunya negara akan mempamerkan artifak itu di tempat di mana excavation itu telah dilakukan. Sebagai contoh, Muhammad dah pergi ke Xi'an dah. Dah pergi. Saya pun dah pergi sana. Dia tengok itu apa tu yang tentera-tentera Maharaja Cina tu. Dia apabila excavation dilakukan dan mereka mendapati banyak artifak-artifak ini, maka dia tidak dipamerkan di Beijing. Dia dipamerkan di Xi'an sendiri ya. Kerana itu akan boleh diadakan jalan cerita. Kerana artifak itu dijumpa di tempat itu. Jadi saya setujulah kalau maknanya kalau Perak Man itu dikembalikan ke Lenggong, dan saya boleh bagi jaminan kepada Yang Berhormat. Ini ialah kanun on merit ya. Sebab Perak Man itu dijumpa di Lenggong, maka kita akan membelanja wang, kerajaan pusat akan membelanjakan wang untuk membina satu muzium, kita panggil muzium Perak Man yang akan diadakan di Lenggong. Jadi saya jawab soalan Yang Berhormat ya. Ni saya punya shadow, masih shadow lagi. Betul tak? Okey. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Padang Rengas.
Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Renggas menjadi Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Memang menteri yang bergaya dan ada budaya. Dan selepas menjadi Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, nampak ni menteri sudah jadi lemah lembut sekarang. Cukup lemah sekarang. Cukup lemah lembut. Jadi Yang Berhormat Menteri sendiri pun cakap, memang kalau tak kenal dia, tak tahu dia memang ni lemah lembut. Saya nak tanya tadi, Yang Berhormat Menteri kata sasaran kita 36 juta. Dan tahun depan adalah satu tahun yang amat penting bagi pelancongan di Malaysia. Sebab tahun melawat Malaysia, Visit Malaysia Year 2014. Dan dalam tahun melawat Malaysia ini, memang tourism Malaysia memainkan satu peranan yang amat penting. Walaupun Yang Berhormat Menteri dalam 2 bulan ini semenjak menjadi Menteri Pelancongan, telah saya rasa tugas dan tanggungjawab yang dimainkan oleh Yang Berhormat Menteri memang diketahui, memang aktif dalam 2 bulan ini, memang banyak bekerja dan membuat kenyataan-kenyataan yang cukup tepat. Cuma satu sahaja keputusan Yang Berhormat Menteri dalam 2 bulan ini yang saya rasa agak terkilan terhadap pilihan Yang Berhormat Menteri terhadap pengurusi tourism Malaysia yang baru, iaitu mantan Menteri Melancong, Datuk Seri Dr. Ng Yen Yen. Mantan Menteri Pelancong ini, dulu kita mengatakan beliau ini Menteri Melancong. Dah banyak berbelanja, pergi banyak tempat seluruh dunia, melancong saja. Dan memang banyak kontroversi dalam Kementerian Pelancongan semasa beliau menjadi Menteri Pelancongan. Dan sehingga Yang Berhormat Perdana Menteri merasakan bahawa beliau ini bukan lagi viable candidate. Tidak melantik beliau sebagai calon Parlimen Raub. Memang Raub pun dah kalah dah. Sekarang jadi DAP dah, Parlimen Raub. Cuma saya tak faham mengapa Yang Berhormat Menteri melantik seorang yang sudah tak layak menjadi menteri, tak layak jadi calon Barisan Nasional di Parlimen Raub untuk menjadi pengurusi tourism Malaysia. Adakah tak ada orang lain yang lebih sesuai menjadi pengurusi tourism Malaysia? Apa pandangan Yang Berhormat? Tuan Ketua, saya setujulah sekarang memang saya lemah lembut. Tapi tidak lembut. I'm not a lembut man. Okay? Keduanya, saya ingat, saya pun nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat juga. Kerana dalam sesi yang lepas, selalu duk bantai Raub. Ya, jadi bila Raub dah tak bertanding, maka jawatan terkosong, kesempatan saya menjadi jadi menteri lah. Terima kasih banyak lah. Cuma Yang Berhormat, saya rasa pelantikan macam ni. Pertama sekali, apa yang ditulis dalam blog ataupun tuduhan-tuduhan yang dibuat, kita mesti memastikan iaitu supaya kalau kita nak mengambilkan tindakan sesuatu, dia mesti orang kata apa, ada bukti yang menunjukkan segala tuduhan yang dibuatkan terhadap beliau itu adalah orang kata apa, benar. Yang kalau tuduhan itu betul akan berakhir kepada siasatan yang dibuat oleh SPRM dan didakwa di mahkamah ke. Jadi kita kena bekerja on the basis that kalau dia tidak didakwa maka dia adalah bersih, ya. Kerana kita tidak boleh lari daripada tomahan tuduhan yang dilakukan oleh berbagai-bagai pihak terhadap beliau. Jadi sebab itu kepada saya, pertama sekali pelantikan itu dibuat berdasarkan beliau tidak didakwa di mana-mana mahkamah ataupun didapati bersalah atas apa-apa kesalahan. Okay, itu pertama. Keduanya kita kena ingat, iaitu Yang Berhormat, kalau ingatlah, Datuk Seri Ng Yen Yen ni dulu dia Timbalan Menteri, pengalaman dia. Dia pernah menjadi Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan pada ketika itu di bawah, di mana menterinya, tak silap saya lah, Tan Sri Kadir, Syekh Fadil. Ya. Itu pengalaman beliau sebagai Timbalan Menteri. Kemudian selama 4 tahun lebih, dia mempunyai pengalaman sebagai menteri pula, ya, menteri pula. Dan itu pengalaman dia berkenaan dengan pelancongan dan kebudayaan. Jadi dia ada pengalaman. She has the amazing experience. Keduanya Yang Berhormat, minta maaf, yang ketiga, pelancongan negara China pada tiap-tiap tahun 400 juta pelancong-pelancong daripada negara China melancong ke luar negara. Dan daripada 400 juta itu, kita hanya menerima 1.5 juta sahaja
iaitu kurang daripada 0.1%. 0.1%. Jadi kita punya sasaran ialah untuk membawa pelancong-pelancong daripada negara China ini datang ke negara kita untuk menambahkan jumlah pelancong ke negara kita dan juga jumlah turis receipt. Kenapa? Kerana pertama tadi 400 juta dia mari. Tiap-tiap tahun 400 juta pergi melancong luar negara. Dan kita cuma terima 1.5 juta. Why China? Pertama, Chinese tourist dengan izin, sekarang ini mereka merupakan quality tourist. Mereka punya wang. Mereka boleh belanja. Kalau di satu masa dulu, mungkin di Hong Kong, mereka memandang kepada mainland Chinese sebagai orang yang tidak perlu dipedulikan. Tapi sekarang, mereka berebut-rebut untuk menjemput mainland Chinese untuk datang ke Hong Kong dan beli barangan di sana. Kerana mereka adalah quality tourist, dia ada duit. Jadi, sebab itu kita nak concentrate China. Jadi, untuk yang ketiganya ialah kerana accessibility. Daripada China pergi ke Kota Kinabalu sebagai contoh, hanya makan masa dalam 2,5 jam atau 3 jam dari Hong Kong. Jadi pelancongan yang makan masa 3 jam ini memang menarik perhatian pelancong lah. Tidak begitu jauh. Kalau pergi ke Kuala Lumpur pun another 2 hours, lagi 2 jam. Jadi memang Chinese tourist adalah merupakan orang kata apa, kumpulan yang mau kita cuba menarik perhatian mereka untuk melancong. Apa sah? Untuk melancong, dia boleh untuk melancong ke negara kita, ya. Jadi yang keempatnya, pelancong-pelancong daripada mainland China, dia cukup suka datang ke Malaysia kerana jika dibandingkan dengan dia pergi ke negara-negara lain, dia kata di Malaysia, rakyat Malaysia bercakap bahasa Mandarin. Jadi senang. Dan bukan cakap Mandarin saja, rakyat Malaysia faham dialek. Cantonese, Hokkien, Hainan. Jadi mereka suka datang di sini. Makanannya sama. Jadi oleh kerana itu, saya fikirkan ada lebih baik untuk melantik bekas Menteri Datuk Seri Ng Eng Yen untuk menjadi pengurusi orang kata apa, Tourism Board, kerana adalah mudah. Kerana Datuk Seri Ng Eng Yen dia cakap bahasa Mandarin. Jadi dia pergi sana dia boleh, ya. Nak lantik you kan? Tak, pasal apa? Saya sebut tadi pengalaman beliau. Okey, pengalaman beliau sebagai timbalan menteri, dia ada pengalaman. Dan kita nak menarik perhatian oleh kerana itu, dan dia pun dikenali di sana. Dan dia pergi sana pun dia yamsing semua okey lah, ada makan semua. Tak apa, tak. Itu budaya dia, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Apa hinanya? Kalau dia boleh minum, apa masalahnya? Dia toast ke apa ke, okey. Itu bukan satu perkara yang menghinakan. Kerana kita nak menarik perhatian pelancong-pelancong daripada China. Jadi dia boleh berbahasa Mandarin, dia boleh bercakap dan dia mengenali. Dia kenal semua orang kata apa, ketua-ketua apa ni, dia punya mata ke apa ke, semua dia kenal. Jadi jangan kita benci kepada seorang sehingga kan kita nak menafikan dia satu apa peluang untuk dia meneruskan khidmat bakti dia kepada negara. Tapi selama 2 tahun ni kalau kita lihat dia punya prestasi tidak baik, kita tukarlah. Jadi kamu tak setuju lagi? Rasa? Nanti saya nak bagi Temeloh tu. Terima kasih Yang Di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya tak pastilah apa yang saya nak sebut ini mungkin dalam ucapan Yang Berhormat Menteri selepas daripada ini, tetapi saya nak beralih sedikit pada isu yang juga berkait dengan soal pelancongan ini, di mana bukan saja pelancongan mendatangkan pertumbuhan ekonomi pada negara kita, itu memang kita akui, tetapi dalam masa yang sama tanpa kawalan dan juga pemantauan yang serius daripada pihak kementerian, dia boleh menumbuhkan pula pertumbuhan sosial yang negatif dan juga termasuk jenayah yang berlaku dalam negara kita. Sebagai contoh, saya sebut sebagai satu elemen untuk menambah pelancong dalam negara kita, sering disebut tentang pertumbuhan pusat-pusat hiburan.
Sehingga saya melihat dalam negeri Pahang sebagai contoh di Bandar Kuantan, kalau dilihat pada sekitar masjid negeri di Bandar Kuantan ataupun 1-2 lagi surau kecil bersekitarnya, tetapi terdapat lebih 20 pusat kelab malam dan juga pusat-pusat hiburan sekitarnya, dan beroperasi sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Jadi persoalan ini ialah apakah pelancongan yang kita nak bina dalam negara kita nanti akan menggadai budaya dan juga sosial dalam negara kita. Jadi saya nak tahu daripada pihak kementerian sebenarnya berapa peratus perbandingan untuk menarik pelancong masuk ke negara kita dengan membanyakkan pusat hiburan dan elemen-elemen lain yang boleh menarik pelancong. Sebab saya kira kalau soal pusat hiburan di negara mereka, sudah banyak pun hiburan yang tak perlu mereka datang ke negara kita untuk mencari hiburan itu. Termasuk juga kalau disebut tentang minuman keras sebagai contoh. Saya tertarik adun daripada Seri Andalas baru ni, Dr. Xavier Jayakumar, yang telah mencadangkan supaya satu undang-undang baru diperkenalkan, dilaksanakan bagi melarang minum arak di tempat terbuka. Kalau di Kuala Lumpur ni kita tengok di Jalan Bukit Bintang dan seumpamanya sangat ketara. Jadi satu, kemudian yang kedua, pelancong yang tak pulang-pulang. Dia datang melancong, kemudian dia tak pulang, dia tak balik, bagaimana pemantauan dilakukan, dan akhirnya memberi kesan jenayah yang berpanjangan kepada negara kita ataupun kesan sosial yang negatif kepada negara kita. Jadi mohon penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Temloh, kalau Yang Berhormat tengok kepada promosi-promosi yang dilakukan oleh Kementerian Pelancongan, tidak ada promosi yang kita katakan iaitu datang ke Malaysia untuk melawat pusat-pusat hiburan. Tengah hari tadi saya merasmikan promosi pelancongan Contemporary Arts Festival. Itu bukan hiburan. 2 minggu yang lepas saya merasmikan promosi shopping di Malaysia. Itu tidak ada kena dengan pusat hiburan. Jadi saya boleh beri jaminan di sini itu bahawa kita tidak pernah mempromosikan Malaysia sebagai tempat untuk